Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Iman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 pada hari ini dalam mata pelajaran Usul Adil bersama dengan Ustaz Rasul. Okey Ustaz, untuk segmen pada kali ini apakah yang akan Ustaz kongsikan? Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Iman. Baiklah, untuk seterusnya, tadi kita dah lihat dari segi konsep. Bila mana kita dah mengenal konsep, maka kita dah tahu apakah dia ilmu hadis. Tetapi sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi, kita nak tahu pula sejarah. Bagaimana sejarah ilmu hadis ini bermula. Maka kalau kita lihat untuk subtopik pada kali ini, kita akan lihat pula bagaimana kemunculan ilmu hadis. Sebab ilmu hadis dan apa saja ilmu, terutamalah ilmu hadis dan juga dalam seluruh ini ada satu lagi adalah ilmu ulum Quran. Kedua-dua ni ada dia punya hampir samalah dia punya konsepnya atau sejarahnya. Tapi kali ini kita akan fokus bagaimana dan bilakah bermulanya sejarah berkaitan dengan kemunculan ilmu hadis. Baiklah, di sana kalau kita lihat bada tatawur riwayatul hadis fi ahdi sahabah indama waqal muslimuna fil fitnah ba'da wafat Nabi SAW wa zahara al-firqul islamiyah wa hum fi hajatin illa al-mazid min at-tathabbut fil ahadis wa tatawur riwayatul hadis fi sab'a marahil fi ma yali. Baik, untuk permulaannya, untuk kita nak tahu bagaimana dan bilakah bermulanya sejarah ilmu hadis ni, pada permulaan buku ini, kitab ini menjelaskan kepada kita bermulanya perkembangan berkaitan dengan ilmu hadis ini adalah fi ahdi sahabah. Dia bermula pada zaman sahabat, bukan pada zaman Nabi SAW. Zaman Nabi kenapa tak bermula? Kerana pada zaman Nabi, Nabi masih ada. Pada zaman Nabi, Nabi masih hidup, Nabi SAW masih hidup dan Nabi yang menyampaikan, Nabi yang memperbetulkan, Nabi yang segala-galanya, Nabi yang terus sampaikan direct kepada sahabat. Jadinya pada zaman sahabatlah bermulanya ilmu hadis ni. Ilmu hadis ni. Baiklah. Dan kalau kita lihat, pada zaman sahabat bermula indama waqal muslimun, ketika mana orang-orang Islam pada ketika itu berlaku fitnah selepas kewafatan Nabi SAW. Bila mana Nabi SAW dah wafat, maka pada ketika itu, kalau masa Nabi hidup, mereka tak ada masalah. Mereka terus direct pada Nabi. Apa-apa mereka rujuk Nabi, mereka tak faham, mereka tanya dengan Nabi SAW. Tetapi bila mana Nabi SAW dah wafat, maka mereka tak ada sumber rujukan. Mereka tak tahu nak tanya pada siapa pada ketika itu, kan? Jadinya bila mana selepas kewafatan Nabi SAW, maka berlakulah fitnah pada ketika itu. Maka atas sebab itulah wa zaharat al-firqul islamiyah, dan sehingga menyebabkan berlakulah perpecahan umat Islam. Itu yang kalau kita lihat, kalau bab tauhidnya, timbulnya mazhab ataupun perpecahan di kalangan yang menyokong Sayyidina Ali, yang menentang Sayyidina Ali pada ketika itu, iaitu dinamakan sebagai Syiah dan juga Syiah dan satu lagi kelompok lah dalam bidang tauhid. Baik, dan jadi bila dah sampai berlaku perpecahan, dan pada ketika itu juga mereka, iaitu umat Islam pada ketika itu, bila dah berlaku fitnah, perpecahan berlaku, maka mereka memerlukan sangat-sangat kepada al-mazid fit tathabbut fil ahadis. Mereka memerlukan satu pengukuhan tambahan. Mereka dah tahu dah pada zaman Nabi SAW hidup, mereka dah tahu. Tetapi mereka mungkin bila mana dah kehilangan Nabi SAW dah wafat, maka mereka perlukan, mungkin ada yang tak jumpa dengan Nabi, mungkin ada yang jauh daripada Nabi SAW, tak tinggal di Madinah, tak bersama dengan Nabi, maka mungkin ada ilmu-ilmu yang mereka tak dapat. Jadi mereka perlukan ilmu tersebut untuk nak mengukuhkan keimanan, akidah mereka dan juga kefahaman mereka tentang Islam. Jadinya oleh sebab itulah wa tatawuru riwayatul hadis fi sab'a marahil. Jadi selepas kewafatan Nabi SAW, maka nak ceritanya sini berlakulah sebanyak 7 peringkat sab'a marahil. 7 peringkat sampailah kepada zaman kita sekarang lah. Jadi kita akan lihat apakah dan bagaimana peringkat untuk peringkat ilmu hadis ni mula berkembang. Baik, kita mula dengan yang pertama dahulu. Peringkat pertama, al-marhalatul ula. Baik, mungkin Atikah boleh bacakan marhalah yang pertama? Ma huwa marhalatul ula fi an-nashatil ulumul hadis. Qama sahabat fi hifzul ahadis ba'da an lihaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rafiqi a'la hatta nihayat awal al-hijri. Baik, itu pertama, marhalatul ula wa qama sahabat fi hifzul ahadis ba'da an lihaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rafiqi a'la hatta nihayatul qurun awal. Baik, selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana dah berlaku fitnah dan orang umat Islam pada ketika itu memerlukan sangat-sangat kepada pengukuhan berkaitan dengan agama, maka sahabat dia risaulah, para sahabat risau apa yang mereka nak buat. Pada zaman Nabi mereka tak terfikir dan mereka tak boleh lagi nak menulis hadis tak ada. Sebab apa? Kalau kita lihat dalam sejarah, pada zaman Nabi SAW hanya Quran sahaja yang ditulis.
hadis tidak ditulis. Kerana apa? Tak nak bercampur aduk di antara Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi lepas Nabi wafat, barulah sahabat membuat inisiatif untuk mereka nak menulis hadis Nabi SAW selepas kewafatan Nabi sehinggalah sehingga akhir kurun yang pertama hijrah. Pada ketika itulah bermulanya inisiatif para sahabat Nabi SAW untuk nak menulis ataupun nak mengumpulkan hadis terlebih dahulu. Hadis-hadis daripada para sahabat dikumpulkan sebelum dibukukan dan sebagainya. Itu peringkat pertama. Baik, seterusnya peringkat kedua. Okey, mungkin Aisyah boleh baca? Apakah marhalah kedua? Okey, silakan. Bada'a min mutla'il qurun sani ila awal sadis. Zalika asru tadwin ar-rasmi fi hifzul hadis. Baik, bagus Tahniah. Terima kasih Aisyah. Baik, selepas dah dikumpulkan hadis pada marhalah pertama, maka marhalah kedua bila dah dikumpulkan, para sahabat pun memulakan lepas dia dah kumpulkan hadis-hadis, maka pada permulaan kurun kedua hinggalah awal kurun ketiga, kurun ni lebih kurang dalam 10 tahun lah, lebih kurang jangan dalam 10 tahun kurun-kurun ni. Baik, jadi pada zaman ataupun pada fatrah tersebut, pada tempoh waktu di antara awal kurun kedua sampai ke awal kurun ketiga tu, dalam tempoh masa tersebut, maka bermulalah asrut tadwin ar-rasmi. Mulalah ditulis, direkodkan hadis-hadis tu secara rasmi untuk apa? Fi hifzil hadis. Untuk nak memelihara hadis supaya tidak dilupakan, supaya tidak lupalah. Sebab kalau tidak, anda kata hadis itu tidak ditulis, ada di kalangan para sahabat yang meninggal dan sebagainya, maka tak ada siapa yang akan tahu apakah antara peninggalan Nabi SAW melalui hadis-hadis tersebut. Baik, itu adalah marhalah kedua, iaitu perekodan ataupun penulisan hadis secara rasmi pada awal kurun kedua hinggalah awal kurun yang ketiga. Baik, seterusnya marhalah ketiga pula. Izzat, boleh bacakan? Okay, apakah marhalah ketiga? Min kurun salis hijri ila muntasifu ar-rabi' wa huwa asru tadwin dunat fihi sanah wa ulumaha tadwinan kamilan. Baik, terima kasih Izzat. Baik, marhalah ketiga pula, pada peringkat ketiga pula, bila mana tadi dah dihimpunkan, ditulis secara rasmi pada kurun awal kurun kedua sehingga awal kurun ketiga. Pada kurun ketiga pula atau marhalah ketiga ini sehinggalah ke pertengahan kurun keempat, dinamakan sebagai asrut tadwin. Yang tadi yang masa marhalah kedua tu dia asrul tadwin juga, tapi bukan secara rasmi. Tapi pada kurun ketiga ni pula dia dibukukan dan dia terus kumpulkan dan kemudian dia telah dilengkapkan, maksudnya penulisan tu dah lengkap pada awal kurun ketiga sehinggalah pertengahan kurun keempat. Maksudnya marhalah kedua dan marhalah ketiga ni adalah tempoh ataupun di mana fatrah perekodan hadis-hadis tersebut dihimpunkan. Dan pertengahan kurun keempat adalah di mana telah lengkap semua hadis-hadis Nabi SAW, telah lengkap untuk direkodkanlah sebelum disampaikan ataupun disebarluaskan pada ketika itu. Baik, itu adalah pada marhalah ketiga. Seterusnya marhalah keempat. Siapa belum baca lagi? Husna. Silakan Husna. Yamtidu min muntasif Quran Arabic ila awil al-Qurun Sabi' wa huwa asri ta'lif al-jami' wal inbisaq pun ulumah hadis madwina. Baik, terima kasih kepada Husna. Baik, bila dah lengkap semua hadis-hadis telah dikumpulkan, maka pada marhalah peringkat keempat ini pula, yang tadu min muntasifil qurun rabi' ila awal qurun sabi'. Dalam tempoh lebih kurang dalam 30 tahun tu, daripada pertengahan kurun keempat sampailah ke awal kurun yang ketujuh. Kan? Pertengahan kurun keempat lebih kurang dalam, kita letaklah dalam 5 tahun. Kemudian kurun kelima 10 tahun, kurun keenam 10 tahun. So dah 20 tahun, 25 tahun, hampir 25 tahun bahawa asal taklif. Bila dah kumpul kita lengkap, disimpan dulu. Kemudian pada kurun marhalah keempat ni, pada kurun yang pertengahan keempat sampai ketujuh ni, wahawa asal taklif. Al-jami' wa bisaqu fanun umul hadis mudawanan. Maka pada marhalah ini dia telah pada peringkat awal tu dia cuma direkod, dikumpulkan sahaja. Tapi pada marhalah ini ditulis. Kalau kita istilahkan sekarang taklif ni dibukukanlah buku. Dibukukan secara rasmi.
kemudian bersama-sama juga dengan hadis-hadis tadi itu dihimpunkan bersama-sama dengan ilmu-ilmu hadis yang ada. Itu nanti kalau dalam ulum hadis tu nanti kita belajar berkaitan dengan hadis sahih, berkaitan dengan hadis dhaif, berkaitan dengan hadis mutawatir, ahad. Jadi ulum hadis dan juga hadis tu dirangkumkan menjadi satu buku pada ketika itu, iaitu pada marhalah keempat. Baik, seterusnya pada marhalah kelima pula. Atikah? Silakan. Silakan Atikah. Min qarni sabi' ila qarni ashir wa huwa daurun nadju wa iktimalu fi tadwini kulli ulumul hadis. Okey, baiklah. Dah selesai dibukukan, ditulis semua hadis-hadis tersebut bersama dengan ilmu-ilmu hadis. Pada marhalah kelima ni ataupun pada peringkat kelima ni pula, bila dia dah lengkap bersama dengan ulum hadis, maka pada kurun ke-7 hinggalah kurun ke-10, hampir 30 tahun juga, wahwa daurun nadaj wal iktimal. Kalau daurun nadaj ni, istilah ni, nadaj ni adalah maksud dia dah matang, dah masak. Jadi pada peringkat ini, marhalah keempat ni adalah, marhalah kelima ni adalah marhalah atau peringkat di mana ilmu hadis dan juga hadis itu sendiri telah matang, telah sempurna. Wa fi tadwin fannu ulum hadis. Maknanya dari segi hadis dan sempurna, dan ditambah pula dengan ilmu hadis pun dah sama, dah sempurna. Mana dia dah dirangkumkan dua sekali. Ilmu hadis dan juga hadis dah sempurna. So pada marhalah kelima ni adalah lengkap. Marhalah yang di mana dah lengkap dah, mana dari segi ilmu hadis dan juga hadisnya. Marhalah kelima. Mana belum lagi disebar luaskan. Okey, seterusnya pada marhalah ke-6. Silakan Aisyah. Silakan. من القرون عشر إلى مطلع القرون البحري الهالي الهجري الهالي وهو عصر الركود والمجمد. وفي هذه المرحلة توقف الاجتهاد في تصنيف وإنما كثرت المختصرات. Baik, terima kasih. Baik, pada marhalah yang ke-6 ni, yang kedua terakhir ni, yang mana bermula pada dah sampai ke kurun ke-10 tadi, daripada kurun 10 sampailah ke waktu sekarang ni. Ila matra'il qurnil hijril hali, sehinggalah ke waktu sekarang. Hali itu maksudnya yang terkini, wa huwa asrul rukud wal jumud. Pada tempoh ataupun pada marhalah ke-6 ni, dia adalah tempoh di mana dia dah stop. Dia dah stopkan, dah hentikan segala proses, maknanya dah tak ada lagi tadwin, dah tak ada lagi taklif. Tetapi pada ketika itu, pada ketika marhalah yang ke-6 ni adalah yang mana marhalah tawaqqafa al-ijtihad. Dihentikan segala pandangan-pandangan yang diambil daripada ulama-ulama ataupun daripada para sahabat dan juga tabi'in, tetapi yang dilakukan apa? Wa innama kathurat al-mukhtasharat. Tapi pada ketika itu diperbanyakkan dari segi ringkasan-ringkasan. Untuk apa? Untuk memudahkan rujukan daripada orang awam. Sebab orang awam tak sama tahap pemahaman mereka dengan ulama. Jadi ulama memperbanyakkan dari segi ringkasan-ringkasan untuk memudahkan rujukan orang-orang awam. Baik, dan marhalah yang terakhir, yang ke-7. Silakan Izzat. Silakan. Min matla'il qurun al-hali ila waqtina hadza wa huwa marhalatu yaqduhu wa tanbihu fi asr hadis. Baik, terima kasih Izzat. Baik, yang terakhir ni, pada marhalah peringkat terakhir sampai dekat waktu kita sekarang ni, tadi memang dah sampai waktu kita lah. Yang terakhir ni fi matla'il qurun hijril hali, pada zaman kita ni yang terkini, sampailah yang latest kita lah, itu pada zaman tersebut sampailah kita, sampai zaman kita ni, hadza wa huwa marhalatul yaqazah. Sekarang adalah zaman ataupun peringkat yang mana kesedaran dan juga peringatan untuk era yang terkini, pada zaman yang terkini. Maksudnya zaman sejak daripada lepas kurun ke-10 tu sampailah zaman sekarang adalah peringkat di mana ulama-ulama nak memperkenalkan tentang ilmu hadis, ulama-ulama nak mengajarkan tentang ilmu hadis kepada masyarakat supaya semua masyarakat tahu dan faham tentang kepentingan ilmu hadis itu untuk dipelajari. Kalau tidak, mereka, kalau kita lihat sekarang lah, kalau anda kata ia tidak dipelajari, maka di sana kalau kita lihat akan sewenang-wenangnya orang akan menyebarkan hadis berkaitan dengan hadis maudhu', hadis dhaif dan sebagainya. Okey, itulah insya-Allah. Okey, itu dia Ustaz. Ni di antara perkara-perkara penting yang perlu kita tahu dalam kita memahami sesebuah hadis. Mungkin Ustaz boleh tunjuk tak di antara contoh soalan yang biasa keluar dalam SPM ke? Ada tak contoh Ustaz? Baik, ada. Okey, ini adalah antara contoh soalan yang keluar dalam SPM. Okey,
dia dalam SPM ni dia ada dua bentuk soalan. Yang pertama adalah dalam bentuk objektif ataupun kes mu'alif. Satu lagi adalah dalam kes mubah. Kes mu'alif untuk soalan hadis ni dia berada dalam kategori soalan 11 hingga 15. Soalan 11 hingga 15 ni adalah soalan berbentuk jawapan tu daripada dalam kurangan. So murid dia kena pilih jawapan daripada dalam kurangan. Contoh kalau kita lihat soalan yang ada tu, qama as-sahabah fi istibat kosong ahadis ba'da an laqa Nabi SAW bi rafiqin ala. Jadi apakah jawapannya? Kalau mungkin Atikah boleh pilih apakah jawapannya? Okey, silakan. Apa jawapan yang tepat? Qama sahabah fi apa al-hadis ba'da an laqa Nabi SAW bi rafiqin ala. Qama sahabat fi hifzul ahadis ba'da an lihaqan nabi bi Okey, bagus. Jadinya untuk soalan macam ni, kalau kita lihat pada arahan tu, pelajar atau murid dia kena isi tempat kosong. Ini adalah kes malik lah. Dia kena pilih jawapan dan dia kena isi tempat kosong. Begitu juga yang kedua, matran Quran asyir ila matran Quran hijri al-hali wa asru. Okey, apakah jawapan untuk yang kedua? Aisyah. Kalau soalan kedua, apa jawapan dia? Agak-agak. At-tadwin. 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 Sekali lagi, boleh ulang? Tadwin ke taklif? At-ta'lif. Taklif. Okey, baiklah. Confuse tu Ustaz. Dia lupa fokus nak jawapan tu. Okey. Tadi kalau kita lihat dalam marhalah tadi jawapannya adalah asrul rukun. Okey. Pada kurun ke-10 sampailah kepada zaman yang terkini adalah zaman di mana dia rukut. Rukut tu stop. Dia dah stop ni Aisyah. Dia dah stop dah. Dia dah tak ada bukukan, dia dah tak ada tulis, dah tak ada apa lagi lah. Macam kita sekarang ni dah senang dah. Dah ada buku-buku hadis Ustaz. buku semua dah ada. Di atas kesungguhan mereka ni lah yang menghimpunkan hadis, menulis hadis, dan sekarang ni kita dah senang dah. Tinggal kita nak baca dan juga amalkan. Baik, kita nak beras ketika Ustaz. Okey, Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM